billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya rabbana ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Kata musannaf, maka apabila adalah ilmu fiqh dengan ini martabat yang mulia dan kelebihan yang baik-baik, adalah kita bersungguh-sungguh dengan dia di dalam darjat yang pertama. Kata dia. Tu kalau baca sekaligus tu tak nak faham tu. Dia kira ibarat juga tu. Kata dia, maka apabila adalah ilmu fiqh. Hak kita duk mengaji mari kelebihan ilmu fiqh tu banyak dah. Apabila adalah ilmu fiqh dengan tu khabar. Dengan tu khabar apabila dah tu. Khabar bagi apabila tu. Apabila adalah ilmu fiqh dengan, kena takdir ni. Yakni hasil ia dan terjadi ia. Tu dengan takluk khabar gitu. Apabila adalah ilmu fiqh tu terjadi ia dengan ini martabat. Atau kita kata hasil ia atau sampai ia boleh berlaku. Bila adalah ilmu fiqh tu sampai ia dengan ini martabat. Fiqh ni dah sampai ke tahap ni dah. Kelebihan dia. Musanya kata. Bila kita tahu dah kata ilmu fiqh ni hasil ia dengan ini martabat. Martabat mana? Sifat. Martabat yang mulia. Mulia sangat ilmu ni. Sehingga lebih baik daripada banyak ibadat lagi. Tu. Bila kelebihan ilmu ni lebih duduk dengan martabat ini yang mulia. Tak jawab lagi tu. Dan kelebihan yang baik-baik. Atau pada martabat yang mulia. Atau pada martabat yang mulia. Yakni bila adalah ilmu fiqh tu sampai ia dengan kelebihan, dengan ini kelebihan yang baik-baik ni. Tu, gerti tak? Tu dah. Bila fiqh dia kata, bila ilmu fiqh ni sampai ke tahap ni lalu dah, kelebihan dia dah. Bila adalah ilmu fiqh tu sampai ia dengan ini martabat yang mulia dan kelebihan yang baik-baik, adalah, tu jawab apabila. Bila gitu dia kata, nascaya adalah kita bersungguh-sungguh. Maksud bersungguh-sungguh, bersibuk diri. Bersibuk diri dengan dia, dengan ilmu fiqh tu. Adalah kita bersungguh-sungguh dengan dia tu di dalam darajat yang pertama. Di dalam tu khabar. Khabar bagi adalah dekat ni. Jumlah adalah tu jawab bagi maka ada pun apabila. Tu lah. Adalah kita bersungguh-sungguh dengan dia. Kita duk kacau, duk mengaji, duk bersibuk diri dengan ilmu fiqh ni. Ada di dalam. Jadi kena khabar mari. Yang ni terhasil di dalam. Di dalam tu khabar lah. Terhasil ia di dalam darjat yang pertama. Dalam darjat pertama. Dah kelas mula-mula panggil. Kelas tinggi suk dah ni. Darjat yang pertama. Tulis situ. Tak ibarat dah. Tu kena tulis mafhum pula sekali lagi. Darajat yang pertama tu buat gini. Buat gini sikit. Yakni apabila ilmu fiqh, yakni apabila ilmu fiqh
terletak pada martabat yang tinggi. Apabila ilmu fiqh terletak pada martabat yang tinggi, maka kita mengaji fiqh dikatakan duduk di dalam martabat yang tinggi juga. Duduk di dalam martabat yang tinggi juga. Makna gitu. Tu makna tu. Tu yang nak rakyat bagi semangat kepada kita. Kelebihan fiqh ni banyak. Dia kata. Bila fiqh kelebihan dia banyak gitu lalu, mengaji dia pun duk le kelas nombor 1 lah. Dia nak rakyat gitu. Faham tak? Tu je. Faham tak tu dah? Kalau baca sekaligus tu pening juga tu. Maka apabila adalah ilmu fiqh dengan ini martabat yang mulia dan kelebihan yang baik-baik, adalah kita bersungguh-sungguh dengan dia di dalam darajat yang pertama. Darajatul ula orang panggil. Darajah yang pertama. Kelas mula-mula. Tu nampak tu dah. เมื่อวิชาฟิกเนี่ยมีความประเสริฐถึงขั้นนี้แสดงว่าการแสวงหาวิชาฟิกก็อยู่ในอันดับต้นๆก็จัดอยู่ในการเรียนลำดับต้นๆเป็นลำดับแรกอยู่ในเกรดอันดับต้นๆเหมือนกันgitu ya itu ya maka hendaklah engkau palingkan maka musannif pesan kepada kita maka hendaklah engkau wahai penuntut ilmu maka hendaklah engkau palingkan maksud palingkan ni gunakan engkau gunakan segala waktu kamu tu hendaklah engkau engkau paling segala waktu kamu waktu mana waktu yang indah-indah waktu yang indah-indah yakni waktu muda-muda ni waktu indah-indah ni waktu muda-muda ni kita orang muda-muda masa ni masa mengaji. Kalau umur 40 60 bukan waktu indah-indah dah tu nak mengaji tu. Tak itu ke? Waktu indah-indah ni waktu muda-muda ni. Hendak gunalah segala waktu kamu yang indah-indah ni. Dia kata gunakanlah waktu ni tetapi yang ni bahkan gitu. Tetapi yang ni bahkan dia kata bahkan segala umur kamu. Yakni bahkan gunakan segala umur kamu. Segala, yakni palingkan segala umur kamu. Tu ya atap kepada segala waktu tadi ni. Atap pada segala waktu tu. Jadi kena gunakan segala waktumu yang indah-indah ini. Bahkan paling semua waktumu. Hai ใช้เวลาที่มีอยู่นี่ให้ใช้เวลาที่แสนจะสวยงามอันนี้คือเวลาในขณะเวลาที่เรายังหนุ่มๆอยู่เวลาที่เรายังอ่อนๆยังหนุ่มๆอยู่tu bahkan segala umur kamu ya kata segala umur kamu palingkan guna segala umur kamu paling padanya pada takluk pada paling hendaklah engkau paling segala waktu kamu guna segala waktu kamu bahkan semua umurmu paling padanya pada ilmu fiqh musannaf suruh paling pada ilmu fiqhให้ใช้เอาไว้ในการศึกษาวิชาฟิกdia kata ya ada kelebihan ni bukan yang maksud lagu ni nak bagi semangat kita mengaji sungguh-sungguh bukan nak suruh ngaji fiqh semata lama ngaji fiqh tasawuf pun tak mengaji usul sangat dak maknanya banyak ke masa tu ngaji dengan fiqh dia kata kerana benda ni kelebihan besar tengok ulama dulu dia bagi masa kena. Masa ngaji fiqh mengaji tasawuf dalam keadaan ngaji fiqh tu tok guru tasawuf dah duk ngajar fiqh kadang-kadang. Ya wi tasawuf dalam ilmu fiqh dah. Tu. Dalam keadaan ngaji usul tu pun ya wi tasawuf dah kadang-kadang. Ya gitu. Sebab tu ya ada ya di menepati dan melipati. Kita dah tok guru usul tak nak reti ke fiqh mana. Gitu tok guru dulu ya boleh berlaku. Dah duduk dengan dia tu you boleh reti fiqh pun reti usul pun reti tasawuf pun reti minat tak minat tu suku tapi you boleh berlaku nampak tu dah dulu ni
Habis itu Allah. Bukan dia kata palingkan segala umur kamu padanya. Aula. Aula. Apa pula? Aula. Yakni. Tulis itu. Yakni. Ya aula ni khabar mu'tada mahzub. Tu dia. Ki kita kena takdir khabar tu kerana yang Musa ni kata handaklah dah. Handaklah dah. Kalau tidak ada handaklah tu, jadi muqtada boleh tu. Maka paling segala waktu kamu itu aula. Aula boleh tak khabar. Tapi ni tak jadi. Ya dia kata guna handaklah dah. Aula tu tulis gini. Yakni. Bermula. Paling waktu kamu. Bermula paling waktu kamu. Untuk ilmu fiqh itu. Untuk ilmu fiqh itu. Aula daripada ilmu yang lain. Aula daripada ilmu yang lain. ดีกว่าการใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้กับวิชาฟิกนะมันก็ย่อมดีกว่าya kata ย่อมดีกว่าย่อมประเสริฐกว่าiaitu aula aula kata dia sebab apa kata aula Yang pelakon ilmu lain lah. Jadi tiap-tiap ilmu ada kelebihan super. Kalau kita ngaji tasawuf kata waktu pula. Dia kata, baik kita tupu hati kita, masa kita semua untuk baiki hati kita. Tengok tu pula dah. Tasawuf. Kalau tok tasawuf, dia cia kot tasawuf dia tu. Kalau tok pekoh, dia cia kot pekoh dia. Kalau ulama usul, dia kata, baiklah kita paling segala waktu kamu kita untuk makrifah dan kenal Allah Subhanahu Taala. Tengok tu pula dah. Tok itu. Tok usul. Yang pentingnya kita ni, dewasa dia tu dah dalam medan masing-masing. Dia kena pandai. Yang tak asuk sudah. Dia panggil minat dia tu. Tu minat dia. Supaya orang minat beki kereta ni kan. Orang minat beki. Lepas kita pergi ke kedai dia. Dia kata kan? Dia kata, oh, beki ni ada. Ada beki boleh duit. Terus ngaji pun ngaji beki Dia kata gitu. Kita pun dia nak suruh ngaji beki tu mesti kita semata. Sebab yang minat kot tu, dia suruh kita kot tu Tak itu kalau orang minat kot lain tu, orang minat kot nego tu. Mbak nego je lah ni. Boleh duit. Yang minat kot tu, je suruh kita kot tu. Kita nak pandai-pandai kak. Nampak tu dah. Berkata ulama fiqh pun dia minat kot fiqh, dia share kot tu. Dia beri semangat kita kot tu. Tu kata. Kena mengaji juga, mengaji. Sebab apa aulanya ilat pada aula? Kerana apa aula kita guna masa untuk fiqh? Dia kata, ni ilat dia comel juga. Kerana jalannya jalan fiqh itu, jalan untuk faham agama itu sebenarnya. Kerana jalannya jalan fiqh, jadi jalan faham agama itu. Nyo tu rujuk kepada fiqh dengan mana faham agama. เนื่องจากหนทางของการเข้าใจศาสนานั้นdia kata kerana jalannya jalan paham agama tu khabar ialah jalan syurga jalan nak pergi ke syurga. Nabi kata dah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ayat dah dulu. Siapa dia man salaka tariqal yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bahkan masuk dalam majlis zikir pula dah. Idza marattum bi riyadil jannati farta'u. Dah. Ingat tak dulu? Habis. Masya-Allah tu. Jalan ke syurga dia kata. Dan kita beramal dengan dia. Mubtada semula. Kita tu mubtada. Dan bermula kita beramal dengan dia dengan ilmu fiqh tu. Tu kita beramal dengan ilmu fiqh. Itu khabar. Memeliharakan daripada api neraka. Tu khabar dia. Kita beramal dengan ilmu tu memelihara. Yani akan diri kita. Mana itu? Memelihara akan diri kita. Menjaga akan diri kita daripada api neraka. Tu. Moga amalan, buat amalan sah. Kena dengan rukun syarat dia. Tu dia.
Tak itu lah tunai benda hak Tuhan suruh. Kita semaya kena rukun-rukun syarat ni, dia boleh masuk syurga dengan sebab tu. Dengan sebab tu nak jaga diri daripada neraka. Kalau buat dengan tak tahu gitu, sepuk-sepuk ataupun akan masuk. Tu habis itu. Dan perisainya atau pada memelihara. Yang ni kita beramal dengan dia dengan ilmu fiqh tu. Kita beramal dengan ilmu fiqh tu ialah perisainya, perisai api neraka. Perisai ni orang panggil apa? Sekrak dah. Perisai ni orang panggil baju, sekat baju besi lah kita kata. Untuk nak jaga daripada api neraka. Perisai dia. Itu dia. Penyekat daripada api neraka. Hak tu. Habis kat tu. Nampak dah? Tu ngaji. Yang pentingnya ngaji. Tapi kalau ngaji usul dia kata, kerana usuluddin itu ialah melepaskan daripada berkekalan dalam neraka. Ya tengok tu. Bila ada akidah yang betul, ia tak akan berkekalan dalam neraka. Walaupun diseksa pun akhir akan masuk syurga agak dengan sebab iman dia ada. Untuk usul lagi kot tu. Tu nampak tu dah. Tu tengok je. Dan ini, kata dia, mubtadah. Dan ini, dan bermula ini. Ini mana? Kena tulis boleh. Ini, yakni ini kelebihan ilmu fiqh yang telah tersebut. Dan ini, yakni bermula ini kelebihan ilmu fiqh yang telah tersebut. Ini ni, Musannafบอกว่านี่ความประเสริฐดังกล่าวที่ได้กล่าวมานี่ทั้งกล่าวผ่านพ้นมาทั้งหมดนั้นya kata ini ni kelebihan ilmu fiqh yang tersebut ni khabar bagi orang ni bagi yakni adalah ia yakni disediakan diberikan bagi ni diberi bagi orang yang menuntut akan fiqh. Bagi orang yang menuntut, yang mengaji akan fiqh. Menuntut buat apa? Bagi tafaqquh di dalam agamanya. Macam nafkah pula. Tafaqquh. Tu. Bagi tu takluk kepada menuntut. Bagi orang yang menuntut akan fiqh, menuntut dan mengaji, bagi, yakni untuk tafaqquh, untuk faham, untuk memaham di dalam agama bagi orang tu. Orang yang tu. Tu. Ning, hak kata kelebihan fiqh hak lepas mari ni, bagi orang yang mengaji fiqh untuk nak faham agama. Faham tak? Faham agama tu atas jalan menuntut sentosa, takluk kepada tafaqquh. Tafaqquh, faham dalam agama tu atas jalan, atas cara menuntut sentosa, yakni mencari keselamatan di akhirat. Menuntut sentosa, yakni mencari keselamatan di akhirat. Kok tu je nak royak? InsyaAllah.ที่บอกว่าผลประเสริฐความประเสริฐของวิชาฟิกที่ผ่านพ้นมาทั้งหมดเนี่ยให้แก่ผู้ที่แสวงหาฟิกเนื่องจากต้องการจะเข้าใจศาสนาบนหนทางของการแสวงหาความปลอดภัยในอาคราต Tu ya orang panggil nak cari keselamatan. Sebab kita ngaji ni nak selamat di akhirat kan ni. Kan nak gapo? Nak akan gaji. Nak jadi tok imam. Nak timu nama. Kalau nak benda lain tak jadi. Hak kelebihan tu tak boleh dah. Kelebihan ni bagi orang yang menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sungguh ya. Tu. Tiada, ya kata tiada. Jadi bukanlah mengaji fiqh. Tu tiada. Jadi bukanlah mengaji fiqh. Bukanlah mengaji fiqh tu mengqasad iyo orang yang tu. Bukan mengqasad, mengkhandaki akan meninggikan diri orang yang nak mengangkat diri. ไม่ใช่เรียนเพื่อต้องการที่จะยกตัวเอง
meninggikan diri. Nak tinggikan diri, nak angkatkan diri. Meninggi, takluk. Atas orang yang semasanya. Semasa bagi orang yang mula-mula tu. Meninggi atas orang yang semasa dengannya. Gitu mandalah. Orang yang semasanya, orang yang semasa dengannya. Ni sai kawan gu kita. ไม่ใช่ต้องการจะยกตัวเองเหนือผู้ที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันโอเคโอ้ย kawan reti pekoh lebih mung tak reti siap lah nak akik diri dia mula akik ekor diri tu nak jadi benda lah tu tu binatang apa akik ekor diri akik kaki sendiri ke apa binatang apa tengok kecilnya akik kaki sebelah binatang apa kena tak tu yang ni weh ni ngaji panas-panas sikit wasa nak tengok lah yang ni jauh lagi yang nak meninggikan dirinya kawan boleh baca Fathul Wahhab dah misalnya kau dah wenung baru nak mula tek habis syujak tak jadi nak meninggi tak boleh kalau buka ponok pula ponok kita kena baca kitab tinggi-tinggi nak win nampak lebih pada ponok lain yang ni bukan tujuan tu kita buka ponok bukan tujuan tu mungkin timur nama dah weh bila kita baca kitab besar kitab orang tak baca dari taning orang timur nama timur kata ponok kita baca dia timur gitu lebih lah kita tu nak kot lain dah tu nak kot lain dah masalah yang kosak lagu tu. Duk ponok pun yang kosak lagu tu. Tak boleh. Lama tak boleh kelebihan pohon Nabi sebut mari dulu. Tak boleh pos sekarang. Kerana ini bagi orang yang menuntut untuk keselamatan di akhirat. Tiada mengkosat ia akan meninggikan dirinya. Meninggi atas orang yang semasanya. Habis. Dan kerana hartanya. Dan ni atap kepada mengkosat. Tu. Atau pada mengkosat. Yang ni tiada kerana hartanya. Kerana mendapat hartanya. Nya bagi orang yang tu. Bukan kerana mendapat harta. Allah. Ngaji ni nak ngajar kat masjid lah. Dan ngajar masjid boleh 2-300 sekali ngajar. Tu dia. Duk dobik acelik online pagi petang pagi duk dobik ngaji nak boleh baca kat masjid. Dia baca sejik, okay? Wih lah duit. Boleh. Tu. Niat kok tu dah. Nak di email boleh lah duit gaji. Tengok tu pula dah. Nak ke harta? Tak boleh. Kalau nak duit, nego suku. Seduk nego agama. Kalau kita nak duit juga, nego benda lain. Nak jual tu jual ni, nak buat kebun buat gi. Tapi yang ni ambil agama, dia nego yang ni. Yang ni. Tak boleh. Dan kerana hartanya. Dan kemegahannya. Yalah juga. Atau pada harta. Dan kerana kemegahannya, kemegahan orang yang tak ni. Kemegahan tengok sikit lah. Ada yang dituk guru kak masalah. Tu dia. Dia boleh buka ponok kak. Ada megah lah sikit. Tak boleh ni qasad gitu. Kalau qasad begitu tak akan dapat kelebihan fiqh yang Nabi sebut dulu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati." Masya Allah. Hadir rawahu Abu Daud. Hadis sahih. Tu. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan
ardan minad dunya lam yajid arfan mati ra tu dia arfal jannati yaumal qiyamati. Allah, hadis ni pun hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Tu. Nabi katakan, barang siapa belajar ilmu, belajar ia akal ilmu. Siapa dia belajar akal ilmu, akan suatu ilmu, ใครที่ได้เรียนวิชาความรู้หนึ่ง ilmu mana? Daripada, ni sifat pada ilmu tu. Ilmu yang adalah ia daripada. Yang kena kata kita lah dah. Siapa yang belajar akan suatu ilmu, yang adalah ilmu tu daripada barang, daripada ilmu yang boleh berkehendak dengan dia, dengan barang, dengan ilmu tu, berkehendak akan wajhullah, akan keredaan Allah. Tu dia. Faham tak sini? Tak faham tu? Tak nampak mana lagi tu? Pergi lagi. Ia tiada mengetahuikan dia, melainkan supaya mengena dengan dia akan kehendaknya daripada dunia. Tiada dapat akan arf syurga. Apa arf syurga? Yakni tiada dapatnya akan bau syurga pada hari kiamat. La ilaha. Sedap agak dah. Tak dah kita ya. Datuk ni Datuk ni makan tak habis dah lai kubur. Kitab dia ada baca banyak mana dah. Makan tak habis dah. Share out ni. Tengok. Barang siapa belajar akal ilmu. Ilmu daripada. Yang adalah ia ilmu tu daripada barang. Daripada ilmu. Yang boleh berkehendak dengan dia. Dengan ilmu tu. Dengan barang tu. Berkehendak akan wajhullah. Tulis situ. Boleh berkehendak. Yakni. Barang siapa mengaji suatu ilmu dan ilmu yang dibelajar itu adalah ilmu yang dapat dituntut keredaan Allah dengan dia. Maksudnya, sesiapa yang belajar akal ilmu agama. Tu maknanya. Ilmu agama dah tu. Maksud di situ tu. Sebab kita ngaji fiqh ni kan. Ngaji ni kalau kira sungguh. Ngaji kita ni boleh cari tak keredaan Tuhan? Boleh. Ni ilmu yang boleh kita cari. Ilmu ni kita cari benda lain. Kita cari benda lain. Nampak tak? Tu. Boleh tu dah. ใครที่ได้แสวงหาความรู้ซึ่งที่สามารถที่จะแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ได้นั่นก็คือความรู้ศาสนานั่นเอง ilmu agama kita ngaji usul tu usuluddin tu masuk dalam ilmu yang boleh kita cari keredaan Tuhan dengan ilmu tu. Tiba-tiba kita tidak cari keredaan Tuhan, kita mengaji untuk cari benda lain. Nabi kata ni. Iyo barang siapa tu tiada mengetahuikan dia, jadi tiada mengaji akan dia, akan barang tadi, akan barang yang tu, atau akan ilmu yang tu, tak ada memolek sudah. Ia barang siapa tadi tu tiada mengetahui, tiada mengajikan dia akan barang akan ilmu tu, malaikan hak yang mengajinya supaya
mengena. Maksud mengena mendapat. Supaya mengena yakni mendapat dengan dia, dengan barang, dengan ilmu tadi. Mengena akan kandaknya mendapat, akan kandaknya kandak bagi barang siapa tu? Kandak daripada dunia. Faham tak tu dah? Dia tak mengaji malaikat dia nak tu jual dunia ya. Dia nak jadi tok tu, tok ning. Dia nak jadi ketua. Dia nak jadi... tu masalah. Tu. Dobek nampak kuat, dobek musalli. Oh, jok pagi sampai gelap dobek musalli. La ilaha illallah. Kuat yang ni mengaji. Orang lain zahir tengok dia sungguh lah mengaji. Tapi lah hati dia tu tak. Hati dia tu dobek cepat-cepat. Nak klik ngajak kapung. Dan klik ngajak, orang nak duit. Nak ngajar musalli ni. Ngajar-ngajar bolehlah 2-3 tahun. Ada kosak dunia dah. Orang luar tengok tak apalah comel lek dalil tu. Tu jaga molek. Jaga malai kita pun ada pedah. Ada kosak dunia. Lebih lagi dunia akhir zaman ni pula dah. Cabaran dia banyak, ujian dia banyak. Orang ngaji agama pun ujian banyak. Macam-macam lalu serangan di segi ekonomi apa pun macam-macam lalu. Ada jual habis. Kita hok beli-beli tu jual boleh no. Beli ada jual. Sikit lagi. Dia tak buat pakai kerja dia beli kitab penuh mari. Penuh hari. Tapi akhir zaman akhir-akhirnya dengan tak pakai kerja apa dia mau minta beli jual pun dah murah gitu ya boleh jadi. Kalau tak jaga molek hati kita. Dah. Dah. Allah Akbar. Duk terbang Thai 2-300 ni. Nak buat gapo? Nak cari keredaan Tuhan. Nak cari keredaan Tuhan. Tu. Habis. Nabi kata, jawab bagi barang siapa ni? Siapa yang belajar ilmu tu sebenarnya boleh kita cari keredaan Tuhan dengan dia. Tapi dak, dia tak mengaji. Dia mengaji tu malaikat dia nak mendapat kandak dunia je. Nabi kata dijawab bagi barang siapa. Tiada dapat akan arf syurga. Saya tiada dapat ia akan arfun syurga. Apa arfun nu bahasa Arab? Bahasa Melayu ni baun syurga lah. Baun syurga. Yakni tiada dapatnya seorang tadi barang siapa tu tidak mendapat olehnya akan bau syurga pada hari kiamat. Allahu Akbar. Bila tak dapat bau syurga, tak dapat masuk syurga lah. Atas jalan aula. Tu orang panggil kecek mubalaghah. Sebenarnya tak dapat masuk syurga pun tak apa. Bau pun tak masuk. Yang tak masuk, bau pun tak boleh. Teruk lagi orang panggil cek jalan mubalaghah. Tulis situ tak apa, tulis taruh. Tidak dapat bau syurga tu yakni buat gini. Ini isyarat bahawa tulis pada mana? Tidak dapat akan bau syurga. Ini isyarat bahawa tidak dapat masuk syurga. Tidak dapat masuk syurga. Dan maksud dengan tidak dapat masuk syurga. Dan maksud dengan tidak dapat masuk syurga di sini ialah tidak masuk syurga bersama orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tanpa hisab. Tu maknanya gitu. Lama kata tak masuk syurga pakar neraka terulah ngaji. Nampak sama orang kafir kali gitu dah.
Ada. Maksud tak masuk syurga ni, tak boleh masuk terus selalu. Tak masuk terus selalu. Dia mulai tu, bila timek amalan, perlu masuk syurga terus. Masuk syurga terus. Kita tak boleh masuk syurga selalu dak. Bau pun tak boleh. Kena celup dalam neraka dulu. Gitu tu maksudnya gitu. Nampak tu dah? Nampak tak? Boleh? Tu lama dia bertanya, "Hei, bapa, apa tak masuk syurga terus kita ni? Supaya kafir dah." Lepas itu dia. Tok guru pun kata. Supaya kafir tu. Tak boleh. Lebih kita pada orang kafir tu. Kalau email dia ada, dia masuk syurga juga. Dia akan masuk syurga juga. Nampak tu dah? Boleh faham tak, Ming? Ming nak tengok apa, Ming? Nak tengok komen pula? Tak boleh dah. Satu macam. Habis itu. Maka Musa dia kata, maka dipaham daripada hadis ini, dipaham daripada hadis Abu Dawud ini, kita faham daripada hadis ni, kita faham ke mana? Dipaham daripada hadis ini, tiada, ni bahawa tiada, tu nak ifaham. Dipaham daripada hadis ini, bahawa tiada dipuji daripada kelebihan ilmu itu, tak dipuji, tak dapat kepujian daripada kelebihan ilmu tu, tak akan dapat puji. Malaikat jikalau ada qasatnya, yani jikalau adalah tujuan seseorang tu, nyonya seorang. Malaikat jikalau ada qasatnya, adalah tujuan seorang tu, dan tuntutnya nyonya seorang tu. Tuntut jadi cari ilmu. Dan ni atau pada qasad. Di sini kena kira sikitlah, sikit pasal dia dah kitab dia ni. Malaikat jikalau ada qasadnya, jikalau adalah tujuannya dan tuntutnya itu berkehendak, ni khabar bagi adalah saat ni. Jikalau adalah, lepas tu berkehendak tu khabar dia. Tak kho gitu dia, khabar. Reti. Kalau kita reti mu tak ada khabar, dia tengok boleh. Dia baca kitab Jawi ni ada tengok dia. Dia ada lakak dia. Baca perut reti. Tu khabar. Tu cara. Kalau kita tak reti mu tak ada khabar, dia baca terus. Tak reti. Dia pergi dengan mu tak ada khabar kita. Malaikat jikalau adalah qasaknya dan tuntutnya itu ialah berkehendak dengan dia, dengan ilmu, berkehendak akan wajah Allah Ta'ala. Apa wajah Allah? Keredaan Allah Ta'ala. Faham dah tu? Jadi kelebihan ilmu ni tak akan dapat malaikat orang ngaji kerana Allah. Kerana menuntut keredaan Allah. Tu orang tu akan dapat kelebihan. Dan berkehendak, ini atau pada berkehendak tadi. Dan berkehendak ia seorang tadi. Berkehendak, yang mengaji tu dia kehendak mengeluarkan dirinya, diri seorang itu, dia nak keluar diri dia, mengeluar daripada kelam kabut jahilnya. Jahil bagi orang tu.ต้องการที่จะนำตนเองออกจากความมืดมิดแห่งความโง่เขลา kelam kabut jahil. Duk jahil lagi lah ni ngaji tu nak hilang jahil. Orang panggil. Faham tu dah? Nak mengeluarkan dirinya daripada kelam kabut jahilnya. Mengeluar tu kepada, tak lupa pada mengeluar. Mengeluar tu kepada nur ilmu, kepada cahaya ilmu. Tujuan tu je. Lah ni duk jahil. Rasa gelak gelemak habis. Ngaji tu nak cerah sikit. Rasa gelak bila ni ngaji nak cerah. Tak tak? Lah ni dah gelak tak? Gelak. Nak pergi bucun ni pun gelak. Pergi bucun ni pun gelak. Pergi ke depan pun gelak. Hunur belakang pun gelak. Siap lah. Mengaji nak cerah sikit. Tu je. Tujuan tu ngaji nak cerah. Dah cerah mudah jalan lalu. Dah. Dah gelak nak pergi tak kena. Orang tak ngaji weh. Nak oyak weh. Orang kampung tu hak tak ngaji tu. Nampak senang ya. Hakikat susah. Susah lagu mana? Yang nak jepuk gapo pun tak kena. Nak gigot tu pun tak kena. Nak gigot ni pun tak kena. Buat apa-apa pun tak kena. Diri dia tu bengang. Orang panggil. Bengang tak kena buat gapo. Sebab tu yang menjatuh sesak air mata tu. Tak jatuh air mata mari tu.
Sesar mari. Tapi duk nampak senang. Ada motor, ada kereta cuma. Tapi waktu semaya tak hawan warna. Waktu orang gitu je. Kadang-kadang. Tu. Waktu orang ya. Mek ai semaya ingat nampak orang basuh muka, basuh gapol. Tak tahu kata rukun syarat macam mana. Basuh gitu je. Sok dak qadatu. Nampak basuh teh. Sok dak qadaman sok qadaman rukun syarat dia. Hak mana sunat dia. Lebih lagi hak tak mengaji mana pula. Dia duit ada banyak sikit. Tok Sel pun mari dah. Tok Sel kata pergi Mekah. Tu dia. Dia ada duit pergi Mekah. Moga ada duit. Dia pergi Mekah keduk bengang pula. Dia mahu taklid mazhab Hanafi. Tu dia. Apa pula? Taklid apa taklid? Turut mazhab. Turut mazhab ke apa? Mazhab sendiri pun tak reti. Tu masalah besar. Tu saya tak kira boleh duit dia. Ya tak apa dah. Ya tak kira. Bukan kata, ya khusus cara haji ya. Ya tak khusus cara wudu. Ya tak khusus cara semaya, solat ke apa. Ya tak kata, kita ngaji rukun semaya dulu 13 Dah. Ya cara haji tu. Tu pun. Tu jago. Tu. Sebab tu lebihnya orang ngaji. Dia panggil cerah. Cerah. Buat apa pun dengan cerah. Buat dengan cerah. Maka kita pun nyanyi di kampung kena klik ngajar lah. Tolong cerah dia pula Jangan cerah seorang. Duk cerah seorang pula dah. Tak boleh. Tu. Habis itu. Maka Nabi kata, itu Musa Nabi kata, nak mengeluarkan dirinya daripada kelam kabut jahilnya kepada nur ilmu. Maka jika ada qasadnya, qasad seseorang tu. Jika adalah tujuan seorang. Maka miความต้องการ jika qasad seorang, yakni qasad dengan ilmu itu. Kena kata itulah. Jika ada qasad seorang, yakni dengan ilmu itu. Kalau dia qasad akan dunia. Kok mana pula? Kalau dia qasad akan dunia. Wa tongkan dunia. Dia pun tongkan saweng dunia. Tu. Ngaji agama jangan supaya ngaji sia gitu. Ngaji sia je kira siap dah. Habis tahun 4 tu nanti nak masuk semangan mana, nak masuk kerja mana, nak dapat duit gaji, duit bulan-bulan mana. Tu tak apalah demo ngaji cara demo tu. Kita ngaji agama niat gitu lah. Akan dunia seperti harta, mendapat harta, boleh duit. Tu demo dia ni. Atau kebesaran. Kebesaran yakni jadi ketua orang. Jadi ketua orang. Pen cau kon nai kon. Pen nai kon. Ini kebesaran. Tu. Ngaji nak jadi ketua. Tak retak dia tua dah. Tu dia ketua. Atau gelaran. Atau pada harta belaka tu. Atau gelaran. Yakni pangkat yang tinggi. Pangkat yang tinggi. Tầm nền thì sung sung. Tu orang tak jadi praktang majlis macam ni. Ngaji nak kok tu. Tu. Lebih lagi anak tu email. Tu email pesan siap dah. Tu email tu ya orang debel juga dalam majlis. Tu email sendiri. Tu email hantar anak yang ngaji kata mengaji lah sungguh. Tak apa ayah kira siap dah tepat tu. Kok tu. Ngaji sungguh ayah kira dah tepat. Ayah tak ada sikit lagi, mung pula ganti. Ayah kira dah. Ayah tak gerak dah. Ayah tak gerak dah ni. Dalam majlis tu. Tak gerak dah. Mung pula. Ayah nak kiring. Ayah nak kiring. Ngaji pun nak ke hak tu. Kadang-kadang. Jaga molek. Kalau nak tu email. Misalnya. Itu. Wallahu'alam bisawab. Atau kemegahan. Kemegahan ni. Jadi kemuliaan dalam pandangan orang. Kemegahan. Kemuliaan dalam pandangan orang. ความมีเกียรติในสายตาของผู้คน kemegahan. Kemuliaan di dalam pandangan orang. Orang nampak dia best sikit lah, dia ada ilmu. Kai sebab sabaku. Tu. Au masyhur, timu namo, miชื่อเสียง. Boleh tu bet laisut sikit Timu namo dah. Timu nama. Orang pakat. Baba tu, baba ni. Nak hak tu. Nak hak tu. Mengaji-ngaji nak hak tu je.
Tu Allah. Mana jawab ni Mana jawab? Oh, depan. Maka iaitu. Atau melekapi muka manusia kepadanya. Melekapi. Melekapi, yakni menghadapi. Menghadap, mendekati. Itu melekapi. Atau mendekati. Atau menghadap oleh muka manusia. Melekapi kepadanya, kepada orang itu. หรือว่าต้องการชื่อเสียงหรือว่าต้องการให้คนผินหน้าไปสู่เขาให้คนเนี่ยมุ่งไปหาเขาmelekapi mendekati menghadap oleh muka manusia kepadanya kepada orang itu. Orang boleh carilah lah. Nak tanya masalah tu masalah ni boleh lah. Orang pakak mai tanya dia lah. Dalam kampung ni tak ada orang lain dah kawan ya. Ada masalah apa tanya kawan. Tu Nabi ada hadap kepadanya. Allahu Akbar wa yazbillah min zalik. Minta jauhlah kita semua. Takut telitah mari sekor dua benda tu. Dan lain daripada harta sampai akhir tu. Maka musannif kata, Allahu Akbar. Jika kuasa akan dunia semacam tu, maka iaitu menuntut ilmu dengan tujuan yang tersebut. Iaitu tu. Maka iaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan tujuan yang tersebut. ฉะนั้นการแสวงหาความรู้ด้วยกับการเนียดหรือความต้องการดังกล่าวนั้น dijelo tu khabar. Menuntut ilmu lagu tu dijelo oleh syarak. Syarak jelo sangat. เป็นที่ตำหนินับว่าเป็นที่ตำหนิ syarak ทำแต่ตำหนิ tu tak leh dijelo. Ngaji parok berah. Tu. Niat dimulai. Seperti barang yang tersebut pada hadis itu. Yang kata dicela tu seperti barang yang tersebut pada hadis itu. Hadis yang terlepas Abu Dawud tadi tu lah. Lam apa dia tadi? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah tadi. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ada lagi Allah Ta'ala berfirman. Surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Ya kata. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat 20. Apa Allah Ta'ala kata tu? Barang siapa, jadi dan barang siapa, dan ada tu wa mangka ayat Quran. Dan barang siapa berkehendak, barang siapa berkehendak akan perhomaan dunia. Harsa tu musana terjemah dengan perhomaan. Maksud dengan perhomaan ini habuan dan usahaan dunia. Perhomaan ni dia lewat pon พืชผลเดิมเนี่ยแปลว่าพืชผลในที่นี้หมายความว่าภาคผลภาคผล siapa dia nak akan habuai dunia. Allah Ta'ala kata siapa nak kepada habuai dunia, buat gapo-gapo nak ke dunia, nu'tihi, Tuhan janji dah, kami beri, jawab, kami berikan dia akan barang siapa tu, kami berikan dia. Beri-beri daripadanya, daripada perhomaan dunia tu. Kalau nak ke dunia, kami beri. Rokok cahai kau, tak kau tongkar dunia rokok cahai. Tu bukan Tuhan dakwi. Kalau nak ke dunia, nak jadi kaya dengan sebab ilmu tu, jadi kaya. Nak jadi kedebek dengan sebab ilmu tu, jadi debek kau. Tuhan beri. Dia kata, nu'tihi, kami berikan daripadanya. Kami berikan dia daripadanya.
wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tiada baginya, tiada dapat baginya, bagi barang siapa tu, tidak dapat bagi dia tu di dalam akhirat itu, tidak dapat daripada bagiannya. Daripada tu zaidah, min tu zaidah. Kalau kita mengaji nahwu tu min tu silah orang panggil. Min tu silah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Asalnya nasibun. Nasibun tu isim bagi ma. Isim ma muakhad. Lahu tu khabar ma muqaddam. Tu kalau ngaji nahwu tu kan tak? Nasibun. Tu. Ma tu ma hijaziyah lah. Ma beramal-amal laisa tu. Tu. Sini kena daripada tu seolah kata tak ada lah. Tapi ada lapar terjemah betul-betul gitu je. Dan tiada dapat baginya. Tidak dapat baginya bahagiannya. Jadi satu bahagian pun. Satu bahagiannya. Bahagiannya. Jadi satu bahagian pun. Di dalam akhirat. Dalam akhirat tu han pada. Fil akhirat tu han pada nasibun di belakang. Han dia. Han muqaddam orang panggil. Tu dah. Alat kakah ni kena kira kak. Nah, yang kata ma lahu nasibun fil akhirah. Tidak ada baginya, tidak dapat baginya satu habuan pun pada akhirat sana. Tak ada boleh habuan pun. Cuma misak pak pun dai le hai ke kauในวัน kiamat. ในวัน akhirat cuma dai arai le. Tak ada sekor buk tak leh. Tak leh sikit buk. Tu bagian nyo kalau nak juga nyo tu nyo barang siapa tu. Boleh faham tu dah. Tiada baginya dalam akhirat itu daripada bagian, yakni tiada dapat satu bagian pun di dalam akhirat. Makna itu. Tu boleh. Boleh tak tu? Payah ke? Payah kau dah. Tak payah mana ni. Kalau ngaji dengan Khalil lama-lama, dia tahu cara. Dia tahu cara ngaji, ngajar gini. Dia tak pasal payah. Sebab kita ngajar gini dah. Bila-bila dulu-dulu pun ngajar gini dah. Cara ni. Cara ni. Orang yang baru dengar sikit, dia pasal payah ki. Dia pasal payah ke mana? Duk kira, tak ngok-ngok gitu. Tapi dengan lama-lama ni, dia biasa. Dah. Tu. Yang ngaji serta kena fikir lagi sekali. Serta kena fikir sekali. Tulis pun tulis. Tapi fikir pun kena fikir lagi sekali. Habis itu. Dan lagi sabda Nabi SAW. Nabi ada sabda lagi. Man ta'allama ilman. Yantafi'u bihi. Yantafi'u bihi fil akhirati. Yuridu bihi. Ghardan. Lebih kurang dengan hadis mula-mula tu juga. Lebih kurang. Ghardan minad dunya. Lam yarah. Boleh baca lam yarah. Lam yurih. Riwayat dia tu datang dua bacaan. Lam yarah. Raihatal jannati. Ay lam yajid rihaha. Dia kata gitu dah. Man ta'allama ilman yantafi'u bihi fil akhirati yuridu bihi ghardan minad dunya lam yarah raihatal jannati wal iyazabillah min zalik. Ai ni tafsir dah, bukan hadis tu. Ni orang panggil tafsir daripada rawi. Tafsir daripada rawi. Ai lam yajid rihaha, dia kata. Tu. Barang siapa belajar ilmu. Untuk tinih ilmu semacam. Ia kena buat data benda ni banyak-banyak. Kerana pekoh ni lah bahaya sekali. Orang yang ngaji pekoh ni nak jadi. Golek ke lah. Ulama yang membawa kepada takabur dirinya. Ulama pekoh. Ulama pekoh. Ulama pekoh akan membawa kepada takabur. Ulama pekoh yang banyak takabur. Kadang-kadang menolak tasawuf, menolak usul tu kini kirti mereka wasa nak pegang syariat semacam. Yang ngaji fiqhnya tu reti dengan syariat. Wasa debat dengan syariat tu kadang-kadang luput pandai hakikat tu pula. Kadang-kadang. Sebab tu ia kena tinih banyak dengan kelebihan, dengan targhib begini.
dalam ilmu fiqh. Kena ingat benar-benar. Tu. Maka kata dia lagi, Allah. Barang siapa belajar, yang ni belajar ia ilmu, yang ni akan satu ilmu. Barang siapa belajar ilmu, barang siapa belajar ia akan satu ilmu. Nabi kata, siapa yang belajar ilmu? Ilmu mana? Sifat pada ilmu. Ilmu yang memberi manfaat dengan ilmu tu memberi manfaat pada akhirat. Dia terjemah gitu ya ni. Awak terjemah semula. Memberi manfaat yakni ilmu yang seorang itu dapat manfaat dengan dia pada akhirat. Yakni ilmu agama. Itu. Yakni ilmu agama. Wak gitu. Tu hak tu. Lebih kurang hak tadi. Yuridu bihi apa dia? Mimma yubtagha bihi wajhullah. Lebih kurang itulah tu. Ilmu ni boleh kita ambil manfaat di akhirat. Ilmu agama ni lah. Kita ngaji ilmu agama. Sebenarnya kita dapat manfaat dah dengan ilmu tu pada akhirat. Tiba-tiba masalahnya gini. Dikehendak dengan dia. Jadi kehendak ia. Ia barang siapa tu. Dengan dia, dengan ilmu tu. Dia kehendak dengan ilmu tu. Akan gharat. Jadi akan tujuan. Daripada dunia. Ilmu tu sebenarnya ngaji usul, ngaji fiqh, ngaji apa-apa. Sebenarnya dia dapat manfaat dah dengan ilmu tu pada akhirat. Tiba-tiba dia mengaji tu nak akan gharat dunia. Kandak akan gharat tujuan dunia. Jawabnya, Nabi kata, lam yarah. Jadi tiada. Betul tu? Tiada tu. Bukan ditanya tak. Tiada dicium akan syurga, dia kata. Tiada dicium. Jadi tiada dapat cium akan syurga. Tak dapat cium syurga. Tu. Tak dapat cium syurga. Masuk tu sangat lagi tak leh. Cium pun tak leh. Artinya, arti tiada dicium ni apa? Tiada dapat mencium baunya. Bau syurga tu. Tak dapat mencium. ไม่อาจจะได้รับกลิ่นไม่อาจจะได้สัมผัสกลิ่นไอของสวรรค์หมายความว่าไม่ได้เข้าสวรรค์นั่นเองเพราะนี่ maksud dengan tadi masuk juga kalau ada iman tapi tak boleh masuk selalu tak nampak tu dah tak boleh masuk selalu terus tu tak supaya hadis-hadis macam tu lupa tu bagai tu la yadkhulul jannata namam apa tu Nabi kata tak boleh masuk syurga orang yang mengacung, orang yang pelagak orang apa semua tu. Hak tu je tanggung atas maknanya tak boleh masuk terus. Tak boleh masuk terus. Hanya kena siksa dulu barulah boleh masuk. Gitulah dah. Allahu akbar. Kitab ni sedap. Sedap tak Ming? Kitab agak dah. Bengai tak? Tak boleh. Faham tak? Faham. Alhamdulillah. Tak apa dah tu. Kalau ngaji ni kena niat nak mengajar. Niat nak boleh sebar. Kita ngaji sungguh. Kalau ngaji koda-koda ya ngaji gitu. Niat aku lepas ni aku nak baca kitab ni pula. Kalau you niat lagu tu you tulis pun sungguh, you ngaji pun you faham sungguh. Ni cara saya dululah. Duk ponok pun baik tu. Ni aku nak ngaji kali ni je. Ada juga niat aku nak ngaji kali ni je kitab ni. Aku nak ngaji kitab lain pula. Bukan nak ngaji kitab ni 2, 3, 4 kali. Aku nak ngaji kali ni je. Aku nak ngajar. Sebab tu jadi tiap-tiap kitab yang ngaji tu jadi kena halusi sungguh. Kena klik fikir, kena klik kira lebih. Lepas tu, hasil sungguh. Hasil tu. Dan semua kitab yang ngaji mari tu boleh ngajar ke dah. Duk nyata, duk bilai mari. Duk ngaji-ngaji tu boleh baca lah ke dah. Boleh baca lah ke dah. Lepas-lepas sekali-sekali belakang lah. Boleh duk ngajar belakang dah. Tu. Duk tengok lagi. Alhamdulillah niat lagi tu memang lah.
Nak menyebar, nak tolong siapa kepada orang kata lepas pada ni. Tu. Tiada cium akan syurga, artinya tiada dapat mencium baunya. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut lagi, man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha. Sufaha jamak daripada safi, ulama jamak daripada alim, sufaha jamak daripada safihun, safi orang bodoh. Au yujariya bihil ulama'a, au yujari atau pada yumaria, ya dalam tu lam orang panggil lam amin asak tu kan, amin asak tu sebab tu ya mazahir tu li yumaria au yujariya bihi al ulama'a, au yasrifa atau pada yumaria juga, au yasrifa wujuhan nasi ilaihi, wujuhan nasi ilaihi falyatabawwa, lamun amat, falyatabawwa jazai tu, maq'adahu minan nari. Wal iyazbillah min zalik. Tu dia. Man talabal ilma, barang siapa, hadis ni pun bahaya juga. Barang siapa menuntut ilmu, mencari akal ilmu, yakni ilmu agama lah di sini maksudnya. Barang siapa menuntut mencari akal ilmu agama, dia mengaji. Sebab apa dia menuntut? Supaya ni ilak pada menuntut. Tu. ผู้ใดที่แสวงหาวิชาความรู้ศาสนา menuntut tu supaya dibantahi akan orang sufaha. Supaya dibantahi. Apa dibantahi? Yakni supaya membantah ia dengan ilmu itu. Apa kita? Supaya membantah ia dengan ilmu itu akan orang bodoh. Akan orang bodoh. Tu nak kecek, nak belawai, nak jawab mulut orang panggil. Ngaji nak jawab mulut orang bodoh. Nak jawab mulut orang kampung. Tu ngaji dia ada ilmu sikit, orang nak belawai tak boleh lah. Pakoh diku kan. Aku reti dah kali ni. Tu pakoh diku. Siapa-apa kecek mana-mana sikit, puak. Mu tak reti. Mu tak reti. Ya Allah, ya Rabbi. Hak tu ilmu tu. Ya buat kecek. Tak kena kecek tu. Ni kalau ngaji ilmu ma'ani tu orang panggil. Tu tak kena dia mengajak gitu. Ya sebab buat kecek sedap. Aduh. Demo ni kalau ngaji mantek ni. Susung kau dia pun tak kena dah. Kecek. Lagu tu. Dia nak berbantah dengan orang yang tak tahu. Ya Allah. Sebab tu mula bawa kata ngaji apa pun kena ngaji tasawuf je kata. Kena dah. Ngaji gapo pun kena ngaji tasawuf. Ngaji fiqh pun kena ada tasawuf. Ngaji nahwu pun kena ada tasawuf. Ngaji tafsir pun mesti ada tasawuf. Ngaji sorah pun mesti ada tasawuf. Sehingga ngaji tasawuf pun kena ada tasawuf. Kalau ngaji tasawuf tak ada tasawuf, dia tengok dengan tasawuf dia pula kadang-kadang. Dia tengok dengan tasawuf tu. Mung ni dah. Takabur mu. Takabur. Bamu tunjuk muka orang tak takabur. Mung ni takabur betul. Takabur kan. Mung pun tunjuk muka orang. Mung pun takabur juga. Kalau mung tidak takabur, mung tak tunjuk muka orang gitu. Duk pandang orang takabur, mung pun takabur. Sebab tu ngaji tasawuf pun kena ada tasawuf. Nampak tu dah? Tu habis itu. Maka kata nak membantah akan orang sufaha. Apa orang sufaha? Yakni orang banyak jahil, dia kata. Ia terjemah pada fasih, safi ni sirah mubalarah kan. Orang yang banyak jahil, orang bodoh-bodoh. Orang-orang yang banyak jahil, คนที่โง่เขลาเพื่อจะเอาไปโต้แย้งกับคนโง่เอาไปโต้แย้งกับคนไม่รู้เอาวิชาความรู้นั้นไปโต้แย้งไปต่อสู้ไปโต้แย้งกับคนที่ไม่รู้เรียนเพื่อจะเอาไปโต้แย้งเท่านั้นเองนักเล่าเว้ยเด้อ
Atau kerana bertanding dengan dia ulama. Atau kepada supaya tadi. Atau dia menuntut ilmu tu kerana bertanding ia. Dengan dia dengan ilmu tu ulama, yani akan ulama. Dia bertanding akan ulama. Tongkar tu capai tiap. Nak pergi tanding, pergi berlawan dengan ulama. Pergi tanding dengan ulama. Oh, kawet buka ponok juga. Kawet boleh baca yang Anas Podemo. Nampak baba boleh baca yang Anas. Kita nak baca yang Anas ni. Baca yang Anas. Nak boleh baca super demo juga. Kawet apa? Jadi bertanding tak orang panggil. Niat nak ngaji nak tanding orang je. Tanding dengan ulama. Kalau nak berlawan untuk guru pula ada. Mengaji nak berlawan untuk guru tu. Siapa mengaji lagu tu, hadis ni pun dah bahaya ni, orang ngaji patut ingat. Tu. Atau kerana bertanding dengan dia akan ulama. Atau mempalingkan muka manusia kepadanya. Atau ni atau kepada, atau kerana jugalah sini. Atau kepada supaya tu juga. Jadi atau kerana mempalingkan akan muka manusia, mempaling kepadanya, kepada barang siapa tu. Tongkang ti capina menut pesu kau. Nak wi orang hadap ke dia. Atau mempalingkan akan muka manusia, mempaling kepadanya, kepada barang siapa tu. Dia paling kepada dia. Nak wi orang hadap ke dia. Tu. Maka Nabi kata, Allahu Akbar. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka disediakan tempat kedudukannya daripada api neraka. Maka disediakan, yakni ya kena kata gitu tu, falyatabawwa. Yakni maka hendaklah bersedia. Maka hendaklah bersedia tempat duduknya. Bersedia tempat duduknya dalam neraka. Dalam neraka. Maka cakapan ini dikatakan insya'iyah. Insya'iyah pada lafaz. Dan khabariyah pada makna. Dan khabariyah pada makna. Dengan maknanya, ia telah bersedia tempat duduk dalam neraka. Maka cakapan Nabi ini atas jalan menakuti jua. Menakuti jua. Tu. Nabi nak menakuti ya, bukan royak kata duduk dalam neraka. Nabi sangat sayang kepada umat dia. Bukan apa-apa pun nak bunuh neraka dah. Nabi sayang kepada umat dia, tapi royak atas jalan ku, orang panggil menakuti. Supaya kita kata nah. Supaya ni, siapa dia mengaji begini, boleh tiket dah, boleh booking tiket neraka. Seolah kata gitu. Seolah dia duk mencari asbab nak masuk ke neraka dah tu. Nampak tu dah? Tu maknanya. Tu bukan kata tu. Tapi kita jangan duk ngaji lagu tu. Kalau ngaji lagu ni seakan-akan cari asbab untuk nak masuk ke neraka. Wa ni'azubillah min dzalik. Tu habis itu.
Ni ada setengah daripada orang panggil jara-jara temu lah. Apa panggil insyaiyah adalah apa? Khabariyah pada makna. Kebiasaannya khabariyah pada makna, insyai pada makna. Tu biasanya. Kebiasaan. Habis itu. Hak tu kena ngaji semula. Maka kata Nabi kata, maka disedia apa tadi? Maka disediakan tempat kedudukan bagi barang siapa tu? Tempat kedudukan daripada api neraka, daripada Tuhan pada tempat kedudukan tu. Itu dia. Daripada api neraka. Boleh cang tekek boleh cang kerisi duk dalam neraka. Hai samrong tinangเอาไว้ในนรก ไม่ใช่บอกว่าให้ลงนรกแต่บอกเอาเป็นเชิงขู่สำทับว่าเหมือนกับเขากำลังรนหาที่ที่จะเข้าไปสู่นรกtu orang ngaji lagu tu. Dan lagi sabda Nabi SAW, Nabi ada sebut lagi, asyaddun nasi azaban yawmal qiyamati alimun la yantafi'u bi'ilmihi wal iyazabillahi min zalim. Tu. Asyaddu mubtada, asyaddu mudhaf, an-nasi mudhafu ilai. Azaban tu tamjid pada asyaddu, tamjid. Yauma tu orang panggil takluk kepada azab. Yauma mudhaf, al-qiyamati mudhafu ilai. Alimun tu khabar bagi asyaddu. Kalau ngaji nahwu, la yang tafi'u tu jumlah sifat bagi alimun. Yang tafi'u mustati taqdir huwa, rujuk kepada alimun. Bi ilmi ba takluk pada la yang tafi'u. Hidamai rujuk kepada alimun dah. Nampak tak tu? Tengok lagi. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimul la yantafi'u bi'ilmihi. Terlebih sangat manusia, Nabi kata, bermula terlebih sangat manusia seksa, yang nisbah seksa pada hari kiamat. Apa makna terlebih sangat manusia? Tulis itu pula. Terlebih sangat tu yakni manusia yang terlebih berat. Manusia yang terlebih berat kena azab. Yang terlebih berat kena azab pada hari kiamat. Manusia yang terlebih berat kena azab pada hari kiamat. Itu maksud dia. มนุษย์ที่ได้ถูกที่จะถูกลงโทษอย่างหนักที่สุดในวันกิยามัตนี่dah. Hak kena azab berat sekalinya siapa? Terlebih sangat, terlebih berat manusia nisbah seksa pada hari kiamat tu ialah khabar. Khabar tu orang alim. Allah Akbar. Orang alim, ini orang yang ada ilmu. Orang ada ilmu. Orang alim tiada sifat pada orang alim. Orang alim yang tiada memberi manfaat dengan ilmunya. Ilmu orang alim tu tak ada memberi manfaat dengan ilmu dia. Tulis itu pada tiada memberi manfaat. Yakni yang tidak dapat berguna ia. Yang tidak dapat berguna ia dengan ilmunya. Yang tidak dapat berguna ia dengan ilmunya. Dengan bahawa dia belajar ilmu agama, tetapi tidak beramal dengan ilmu itu. Tidak beramal dengan ilmu itu. Waliyazbillah min zalik. Tu tak dapat manfaat. Ngaji saja. Orang panggil ngaji wak lapik punggung. Ngaji wak lapik punggung.
Tu. Tu orang panggil tu. La yang tafi'u bi ilmihi. Tu dia Allah dah. Nak tupai ilmu tak leh. Ada ilmu tapi dia nak tupai ilmu dia tak leh. Ilmu dia tak berguna untuk dia dah. Maknanya ngaji tu tahu saja tak buat. Tu. Orang yang sangat berat kena siksa sekalinya orang alim yang tak dapat berguna ia dengan ilmu dia tadi. Tu masya-Allah. Jauh lah weh. Ni yang jaga kita ni dah reti pekos sikit lagi pun hok mana boleh amal-amal lah. Yang ngaji tahu saja gitu. Dan lagi sabda Nabi SAW, Nabi kata lagi, syirarun nasi, syirarun ulama'i. Allah. Mesti ada terjemah dengan cara mafhumnya nampak ni. Syirarun nasi, syirarun ulama'. Apa dia? Jahat segala manusia tu sebab jahat ulama'nya. Jadi ulama' yang ada dalam manusia tu. Ulama' yang ada dalam manusia. Kalau turut mubtada khabar sungguhnya syirarun nas ni yani manusia yang terlebih jahat ialah ulama yang terlebih jahat sekali. Ulama jahat. Manusia yang jahat itu ialah ulama yang jahat. Tu asal maknanya gitu. Tapi misalnya kita mafhum. Ambil mafhum yang kata jahat segala manusia sebab jahat ulama. Dan ulama jahat manusia pun nak kata kena kita. Dia tok guru kecing berdiri. Manusia lain pun kecing belalai berjalan. Kalau tok guru kecing jalan, orang dah hungar. Orang kampung hungar kecing. Tara tok guru duk kecing duduk dah tu pun orang kampung kecing berdiri lagi. Tak itu. Setara tok guru duk kecing duduk you tengok dah. Tu pun orang kampung duk kecing berdiri. Ni kalau kau tok kecing diri cah gitu. Pakai berjalan lalu dah orang kampung. Pelan lagi. Tu nak ayat kata jahat manusia dengan sebab jahat ulama. ที่มนุษย์ตกอยู่บนความโหดร้ายที่มนุษย์ตกอยู่ความมืดมนก็เนื่องจากอุลามะเป็นต้นเหตุ sebab ulama juga. Kalau ulama jahat, ulama gila ke dunia, orang kampung tu gila dunia habis. Tengok tok guru 3 4 lapis. Orang makan pun masuk dulu tengok apa. Oh, rumah buat ni, kena buat ni. Jadi ulama turut gila ke dunia dengan sebab tok guru juga kadang-kadang. Sebab tok guru. Sebab tu kena jaga kita. Tu. Orang kampung ni tok guru tu tempat ambil dalil dia dah. Bukan kitab. Tok guru tu tempat ambil nah dia. Nah bagi orang kampung tok guru. Kita nah kita ni kitab-kitab. Tapi nah orang kampung tu diri tok guru tu dah. Tok guru buat boleh. Tok guru buat boleh. Awak tu go. Dah. Tu jaga. Sebab tu kita tok wakil ni duk dia dicontoh sikit. Dia mau turut. Dia contoh kepada masyarakat sikit. Tubik luar tu juga pakai baju molek lah. Pakai baju putih. Ni ceket. Apa nama? Ceket tu nak pergi makan khusus tadika. Pakai ceket semata. Tu. Pergi semain banyak pun pakai baju molek. Pakai baju putih-putih gini. Baju cak gapo tu tak seh. Tu jadi contoh molek sikit. Dah. Jadi bab yang ke orang lain. Ni tu wakil dia mengecek nak darah demo. Tu. Pak orang kampung. Warung kampung. Jauh lagi. Tengok tu wakil saja dia buat. Boleh. Boleh situ. Tu wakil saja. Anak dara orang kampung kita ni. Kecek tu wakil je misalnya. Pak kita nak gimana dia kata. Jangan weh. Tak boleh. Allahu Akbar. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali kata kan? Sikit lagi dah. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali berkata. Hei orang yang menanggung ilmu. Hei orang yang menanggung ilmu. Oh ผู้ที่ได้แบกความรู้เอาไว้ผู้ที่ได้แบกรับความรู้เอาไว้ Yang menanggung ilmu jadi orang yang ada ilmu dah lah maknanya. Hei orang yang menanggung ilmu, yakni orang yang ada ilmu. Wahai orang yang ada ilmu, ya hamalatal ilm,
Orang yang menanggung ilmu, amalkan olehmu. Jadi hendak amalkan oleh kamu dengan dia, dengan ilmu tu. จงปฏิบัติตามความรู้เถิดSayyidina Ali kata, hei orang yang ada ilmu, hendaklah aman oleh kamu, beramal dengan dia, dengan ilmu tu. A'malu bihi, hendak beramal kamu dengan ilmu tu. Amallah dengan ilmu tu. Sebab apa dia suruh kita beramal? Maka, ini ilat pada amal. Maka, jadi kerana, itu fa takliliyah orang panggil dengan makna maka, kerana. Maka, yakni kerana bahawasanya, yakni kerana sungguhnya orang yang alim itu, orang yang alim tu, jadi orang yang alim yang sebenar itu, คน alim ที่แท้จริงนั้น orang yang alim sebenarnya ialah orang yang mengamalkan barang yang diketahuinya. Tu orang tu khabar. Orang yang alim sejati ialah orang yang mengamalkan, yang beramal ia barang, ini akan barang yang diketahuinya. Nya orang tu. Bagi hak ia tahu. Tu bagi hak ia tahu. คนที่ปฏิบัติตามในสิ่งที่เขาได้รู้มา tu orang yang alim sebenarnya. Tu tulis itu, tulis pada mengamalkan, yakni dikatakan orang yang alim, yakni dikatakan orang yang alim ialah orang yang beramal dengan ilmunya juga. Orang yang beramal dengan ilmunya juga. Itu dia. Itu dia. Jua tu kita faham daripada kata Sayyidina Ali tu sendiri dalam Arab tu. Fa innamal alimu may ya'malu bihi, may ya'malu bi ilmi. Ya reti di innama tu, ada innama dalam tu. Tu. Habis itu. Maka kata dia lagi. Sikit lagi dah. Orang yang beramal dengan ilmu dia dan muafakat ilmunya dan amannya. Dan ni atau pada mengamalkan. Atau pada mengamalkan. Atop situ. Takdir kalamnya, orang yang alim itu ialah orang yang muafakat ilmunya, muafakat oleh ilmunya, ilmu orang tadi. Muafakat dan, jadi akal amalnya. Dan dengan mana akan? Akal amalnya, amal bagi orang tu. Orang yang muafakat, jadi sepakat. ผู้ที่ได้สอดคล้องความรู้ของเขานั้นกับการกระทำการปฏิบัติของเขา Amal dia muafakat dengan ilmu sepakat. Ning tahu kok ni wak kok lai. Tak ada. Tahu kata tak boleh tapi buat. Tu wak tak boleh. Tengok tu, tak muafakat orang panggil. Tahu kata tak boleh jangan buat. Tahu kata tak boleh. Tu muafakat ilmunya, akal amalnya, amal bagi orang tu. Tu tulis situ lagi. Tulis pada ilmunya, tak apa, muafakat ilmunya, yakni orang yang alim sebenar itu, orang yang alim sebenar itu ialah orang yang apabila dia tahu maka beramal ia mengikut apa yang ditahu. Mengikut apa yang ditahu. Tu je maksudnya. Muafakat. Muafakat. ความรู้กับการปฏิบัตินั้นตรงกันสอดคล้องกันไม่ได้ขัดกันนั่นคือคนรู้ที่แท้จริงอะไรแบบนี้Okey, hak tahu sungguh. Tengok Tok Guru dulu dah contoh. Allah. Tu. Tok Guru dulu tu. Kita kena kaji
kedudukan tok guru dulu. Jangan duk tengok tok guru baru sangat. Jangan duk tengok tok guru baru sangat jadi contoh. Kena kaji kedudukan tok guru dulu. Sebab tok guru baru ni macam-macam campur redah. Cik hok nunu, hok mula-mula itu. Tu kedudukan mereka tu sebenar semua. Turut demo tu, turut orang dulu. Turut orang dulu. Tu. Tok guru baru kadang-kadang macam-macam dah lah ni. Macam-macam dah, macam-macam. Seorang semacam. Tok guru dulu semacam belakang. Tok guru dulu tu walaupun beribu orang pun supaya sejalan. Sejalan. Orang lah ni 1000 orang 1000 jalan. Tok guru sekarang. Tok guru dulu 1000 orang satu jalan je. Satu jalan. Allah. Sebab tu kena kaji juga. Kena kaji. Habis itu. Kata lagi. Pada dah pun. Nak lagi ke? Tak habis hadis tu lagi dah. Mana sekat mana kata Sayyidina Ali Dan muafakat ilmunya akal amalnya. Dan lagi. Ini kata Sayyidina Ali lagi ni. Dan lagi dah istiqnaf semula. Tapi masuk lagi kata Sayyidina Ali lagi. Dan lagi akan datang. Allahu Akbar. Dan lagi akan datang. Jadi akan timbul. Let ต่อไปนี่ไซนะอาลีบอกไว้แล้วว่าต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยจะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนี่นบีวิทาอุดะbang kalian ni dan lagi akan datang yang akan timbul beberapa kaum akan timbul beberapa kaum beberapa kumpulan ต่อไปเนี่ยจะเกิดพวกหนึ่งขึ้นมาเกิดมาหลายๆกลุ่มชนakan timbul beberapa kaum beberapaพวก mana beberapa kaum yang sifat menanggung mereka itu akal ilmu. Berapa kaum yang menanggung, yang memilik oleh mereka itu beberapa kaum tu menanggung akal ilmu. Orang mengaji. Sayyidina Ali kata, tak lama akan timbul orang mengaji mari. Tapi tiada melalu akan tulang halqum mereka itu. Ni han pada lafaz ilmu tu. Ilmu yang tiada melalu akan tulang halqum mereka itu. Allah. Apa makna tiada melalu? Tiada melalu ia akan tulang halqum mereka itu. Tulis itu sikit. Tak lalu tulang halqum. Tu. Yakni mereka ada ilmu. Tetapi ilmu itu tidak lepas batang tekak mereka. Tidak lepas batang tekak mereka. Maksudnya tidak memberi manfaat oleh ilmunya. Tidak memberi manfaat oleh ilmunya. Ada saja ความรู้ท่วงหัวแต่เอาตัวไม่รอด Sia kata. Tu. Tak lepas ke batas halqum dak. Tak lepas batas halqum. Dok ada saja ilmu. Tak lalu ke atas tulang halqum tu baik dak. Tak ada manfaat apa. Tu. Tu dah. Tu. Tanggung ilmu ada ilmu tapi tiada melalu, tiada melepas ia ilmu tu akan tulah halqum mereka. Menyalahi amal mereka akal ilmu mereka itu. Menyalahi oleh amal mereka itu beberapa kaum saat itu menyalahi akal ilmu mereka itu. การกระทำกันขัดแย้งกับความรู้ของพวกเขาขัดแย้งกัน menyalahi oleh amal mereka akal ilmu mereka itu. Wak tak serupa dengan tahu. Tahu belaka. Ikut nak oyak tanya hukum boleh oyak belaka. Tapi tengok dia tu. Orang ngaji ke tu? Orang ngaji ke tu? Tu dia. Dan menyalahi rahsia dalam hati. Nya tu tak seh. Nya tu bulat. Dan menyalahi rahsia dalam hati. Menyalahi rahsia di dalam hati
Kau dulu. Dan menyalahi oleh rahsia di dalam hati mereka itu. Menyalahi akan nyata mereka itu. Alah, kecek lagu tu. Sekali lagi. Dan menyalahi tak serupa rahsia dalam hati mereka. Rahsia dalam hati mereka. Jadi ilmu mereka tak menyalahi akan nyata, jadi akan rupa sebelah luar mereka itu. Nyata mereka itu. Nyataคือภายนอกของพวกเขา ภายในเนี่ยขัดแย้งกับภายนอก tu. Rahsia dalam hati, สิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจน่ะขัดแย้งกับสิ่งที่อยู่ภายนอก Rahsia dalam hati mereka tu menyalahi akan nyata, akan rupa sebelah luar mereka itu. Tulis tak faham. Nyata mereka itu tu buat gini. Yakni mereka memperlihatkan rupa. Mereka memperlihatkan rupa orang alim. เขาได้แสดงความเป็นคนอาลิมออกมาภายนอก Ada. Jadi mereka memperlihatkan rupa orang alim kepada manusia. Kepada manusia. Padahal hati mereka kosong daripada takut akan Allah. Kosong daripada takut akan Allah. แต่ว่าภายในเนี่ยปราศจากความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์แต่อย่างใดไม่มีเลยไม่มีเลย ภายนอกนี่แสดงถึงความเป็นคนอาลิมใหญ่ออกมาtu menyalahi ni Sayyidina Ali kata ni akan timbul beberapa kaum begitu. Barangkali sudah nyata dah di masa kita sekarang, wallahu a'lam. Dan menyalahi oleh rahsia dalam hati mereka akan nyata mereka itu. Maksudnya terjemah daripada alaniyatahum, yang nyata, yang sebelah luar mereka itu. Duduk mereka itu, baca wakah molek weh, kitab ni weh. Duduk oleh mereka itu berkeliling, berhimpun. Jukan penklum, duduk dengan berhalkah-halkah. Duduk mereka itu berkeliling. Buat apa? Megah. Bukan memakah. Lama baca memakah. Pakah pula tu. Memegah setengah mereka itu akan setengah mereka yang lain. Memegahnya bermegah-megah tu lah. Berbangga-bangga. Tu. ต่างก็สร้างความยิงกระหึ่มความยิงยโส setengah mereka itu kaum tadi tu akan setengah mereka itu yang lain. Tu nak siapa tahu tu lu. Allah, puak ni puakmu, ni puakku. Puak nak kawin. Puak nak demo. Dia menggau pergi mari. Kadang-kadang ingatlah. Ni kalau duduk sememangnya kau misalnya ni. Tu. Ni cuk kita, nucuk orang. Nucuk tu. Kecek pergi mari. Hak ni pun kecek kita. Hak ni kita pun kecek dia. Kok mana satu kesilapan dah tu kita tu. Kau yang ngaji agama ni kena supaya dia tak ada berpuak. Tak berpuak. Tu. Kawan debek pada demo. Demo tak jadi. Kok mana tu. Hak tu lain dah tu. Bukan talibul ilmi dah tu. Tok pakai dulu je boleh pergi mari. Kita ingat orang tua-tua dulu sebut, dia mau pergi mari. Masa ponok ni katuk, dia mau pergi ponok nung, pergi nada ponok ni, pergi mari jadi dia tukar. Kalau tanya orang dulu, biasa mari dalam tak? Biasa mari. Duduk ngaji juga. Star. Tok pakai tu. Tok pakai ni biasa pergi situ tak? Biasa juga pergi ambil kitab tok pakai tu. Ponok tu mari dah baik. Orang panggil ada hubungi orang dulu pun. Walaupun dia ngaji booming, tapi ada hubungan dengan dalam. Walaupun ngaji dalam, ada hubungan dengan Tok Jong masalah. Dulu ada hubungan. Learning tak ada. Siapa dia tu. Hak tu kena bekilah diri kita masing-masing tu. Takut juga dah. Takut je masuk dalam gulungan tu. Tu bermenggah-menggah setengah akan setengah yang lain. Sehingga bahawasanya seorang laki-laki itu
Sikit lagi. Padai dah apa? Sehingga bahawasanya seorang laki-laki sonyo marah atau orang yang sekedudukannya bawa duduk ia kepada orang yang lainnya dan ditinggal akan dia. Mereka itulah tiada naik aman mereka itu daripada majlis mereka itu di makian itu kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ni semula-semula. Tu. Gigi dah. Gigi tapi tak apalah. Sekali lagi. Mula di mana? Duduk mereka itu berkeliling, memegah setengah mereka akan setengahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tena masuk cara dah ni. Tak lama dah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna